السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وسرا من أهلي. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وافتح على الحاضرين فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأخير ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد بن المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Sormati jawatan kuasa, barisan jawatan kuasa, barisan pembuka syarak, penerima pembuka syarak, ketua-ketua masyarakat, tuan guru, tuan haji dan haja, muslimin muslimat, para hadirin, semoga kita semua dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, kita sama-sama merafa'kan syukur, memanjatkan syukur yang tidak terhingga. Bertemu lagi kita pada malam 16 Syawal. Lama tak jumpa tuan-tuan. Apa khabar semua selain raya ini? Setahun. Allah, alhamdulillah, saya syukur kepada Allah dapat hadir diberi ujian kali ini. Tak boleh cakap lama dikorang daripada kena batu yang berpancangan masa pertengahan Ramadan sampai raya sampai ini sikit-sikit lagi lah. Saya pun beritahu dengan Ustaz Abuzar dan Imam, tapi saya datang juga sembahyang tarawih di sini. Saya ulas bahawa sembahyang tarawih di sini seolah macam dalam Masjidil Haram. Dengan imamnya, suaranya begitu bergema, suara yang begitu indah, menusuk sampai ke dalam sumsum. Ikhlas sekali, bukan cakap main. Jadi imam-imam yang dilantik saya ada di belakang. Sekali-sekali saya sembahyang, tapi setelah lama jangan tanya lambat udah lagi. Jadi ada bacaan begitu bagus, alhamdulillah, kebesaran hebat-hebat belaka. Samping yang menjalankan tanggungjawab mengimarahkan masjid, alhamdulillah saya tengok ramai. Di malam ni tak ramai pula. Kaya, alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah, pembukaan kelas saya ini, marilah kita merenung firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Mana Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya kita ni dalam segala urusan kita hendaklah kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Jadi diperintahkan kata Allah tu dalam agama ni kecuali ikhlas
semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan dan perbuatan itu dimulakan dengan niat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima berdasarkan apa yang kita niatkan. Memulakan kelas pengajian ni tuan-tuan, di mana kelas pengajian ini adalah merupakan satu amal saleh, yang mana amal saleh ini yang sangat-sangat disukai oleh Allah dan sangat-sangat disukai para malaikat Allah, dan merupakan satu dorongan yang digesu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhu, menuntut ilmu ini satu kewajiban ala kulli muslim, kata setiap orang Islam. Ada riwayat yang lain ala kulli muslimatin, kata setiap orang yang perempuan. Mana lelaki perempuan wajib menuntut ilmu. Dan pengajian-pengajian yang diadakan di Masjid Surau ini sebagai melengkapkan. Tuan-tuan dah belajar secara formal sebelum ni, kemudian di Masjid Surau diadakan kelas-kelas pengajian lagi. Ada pengajian tauhid, ada pengajian syiqah, pengajian tasawuf, pengajian tafsir, pengajian hadis, dan ada pengajian-pengajian yang lain ya, yang berkaitan dengan ilmu agama ni, yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kehadiran tuan-tuan, dihadiri ribuan para malaikat Allah. Malaikat daripada rumah tuan-tuan mengiringi sampai ke masjid, sampai ke tempat pengajian, dan kemudian duduk bersama mendengar kuliah, dan balik nanti mengiringi sampai ke rumah. Sama halnya macam pada hari Jumaat. Ambil perhatian hari Jumaat, ada hadis. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab hadis dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membawakan hadis berkaitan dengan adab Jumaat, di mana hari Jumaat itu Nabi SAW berkata, siapa yang datang pada masa yang pertama, waktu yang pertama, maka dia punya pahala dia seolah-olah dia mengkorbankan seekor unta. Siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia mengkorbankan seekor lembu. Siapa yang datang pada waktu yang ketiga, seumpama dia mengkorbankan atau berkorban seekor kibas ataupun kambing. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, seolah-olah dia mengkorbankan seekor ayam jantan ataupun ayam lah. Ada riwayat yang lain mengatakan ada dia 6 masa dia. Kalau berdasarkan hadis yang pertama itu 5, iaitu yang kelima itu dia kata masa yang kelima seolah-olah dia berkorban sebiji telur ayam. Kalau hadis yang lain mengatakan 6 masa setelah menyebut tentang pahalanya seumpama mengkorbankan seekor ayam jantan, yang kelima seolah-olah dia mengkorbankan seekor burung, kemudian yang keenam barulah seperti dia mengkorbankan sebiji telur. Maka apabila imam tu keluar tu, dalam hadis tu kata, bila imam keluar maknanya imam naik di atas mimbar, maka malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang duduk di ambang pintu masjid tu, maka dia pun menutup kitab yang mencatatkan nama-nama siapa yang hadir sebelum imam naik di atas mimbar. Maka dia tak mencatat lagi siapa yang datang lewat tu, sebab imam dah naik di atas mimbar. Dia tidak lagi menulis lagi. Dan ketika itu malaikat ni duduk di mana? Dia tak lagi duduk di ambang pintu, dia duduk dekat mimbar untuk mendengar khutbah Jumaat yang dibacakan oleh imam. Allah. Jadi malaikat tak balik. Malaikat duduk di sebelah ni, dan malaikat mendengar begitu khusyuk sampai habis khutbah. Kita pun khusyuk juga, tapi khusyuk merem, nganggu. Malaikat ni dia tak akan keluar sampai habis khutbah. InsyaAllah. Sama macam majlis ilmu tadi itu,
Malaikat ni tak balik ni. Dia tunggu sehingga orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia balik, dia iringi sampai ke rumah, sampai ke pintu rumah, kemudian baru dia bersurai. Atau pada hari Jumaat, siapa yang datang lambat bagi lelaki untuk Jumaat itu, maka dia sudah tidak ditulis lagi sebagai ahli Jumaat dalam rekod dalam kitab malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, orang yang datang lambat, ya, orang yang datang lambat pada hari Jumaat, walaupun dia tidak termasuk dalam rekod malaikat, tetapi dia masih sempat mendengar khutbah, dan bila dia salat Jumaatnya dikira sah. Cuma sekiranya dia datang lewat itu, dia sampai itu ketika imam dah berada di atas mimbar, kemudian azan yang kedua dikumandangkan. Betul kan? Kalau dalam tempat kita ni azan kedua. Kalau di tempat lain ada azan pertama saja. Imam naik di atas mimbar dan kemudian dia bagi salam, terus azan dan terus membaca khutbah. Kalau tuan-tuan nak rasa suasana macam tu, tuan-tuan datang ke kampung mak mentua saya di Jasin, Masjid Ansarus Sunnah Terentang. Saya pernah jadi imam di 4 tahun dulu. Naik je, masuk je waktu tu, tepat tu, naik je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudiannya duduk, khatib duduk, saya duduk. Ketika jadi khatib dulu, dan kemudian azan dikumandangkan, lepas tu habis, dan kemudian terus membaca khutbah. Satu azan saja. Jadi kerana kita ni azan dua kali azan, maka ketika kelewatan jamaah yang lain datang ni, adakah dia perlu menunggu azan selesai kemudian dia sembahyang tahiyatul masjid? Maka ulama membahaskan dalam bab ini. Kalau orang yang datang selain daripada jamaah Jumaat, dia datang kemudiannya azan sedang dikumandangkan, fiqh Syafi'i mengatakan bahawa dia sunat menunggu menjawab azan, habis azan kemudian sembahyang sunat yang ketika itu, sama ada nak sembahyang qabliyah waktu zuhur, qabliyah zuhur, asar qabliyah asar, maghrib qabliyah maghrib, ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Walau fiqh mengatakan bahawa dia tak perlu lagi mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia sembahyang sunat yang waktu tersebut. Tapi hari Jumaat ulama bahas, dia harus menunggu ataupun dia terus sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab ada hadis, dan pernah Nabi SAW menegur orang yang masuk ke dalam masjid dia terus duduk. Nabi kata, "Idza dakhaltumul masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atain." Apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan kamu duduk sehingga kamu sembahyang 2 rakaat menghormati masjid. Jadi pada hari Jumaat, ulama fiqh mengatakan bahawa ketika dia sampai itu azan sedang dikumandangkan, maka dia tidak perlu menunggu azan habis, maka dia kena teruskan sembahyang sunat sebab mendengar khutbah tu wajib. Itu dia. Faham? Kalau selain daripada Jumaat, maka dia boleh tunggu. Tapi waktu Jumaat itu, dia sampai itu azan kumandang, tinggalkan. Dia terus dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu, dan kemudian dia duduk dengan khutbah macam mana malaikat sedang membaca khutbah di sebelah mimbar imam. Saya pun dah dengar beberapa imam yang dilantik ni. Saya datang juga sembahyang Jumaat, bagus-bagus semua khatib-khatib ni. Tapi imam yang ada ni dah dengar hadis yang saya bacakan ni, jangan pula dia jeling-jeling, mana malaikat tak nampak. Yalah. Kita tak nampak malaikat sebab dia alam ghaib, ghaibiyat, dia masuk dalam perkara ghaibiyat. Tetapi malaikat ada, ya. Dan dalam hadis ilmu kita ini ribuan para malaikat. Dan kita wajib beriman. Sebab itu disebut di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka pastikan bahawa tujuan kita datang. Sikit lagi tadi kalau datang waktu pertama tu dekat 8. Ada yang hari Jumaat dia tak hari. Lepas subuh tu duduk iktikaf terus sampai 8, sampailah dia Jumaat. Ada yang balik dulu, dia datang lagi awal. Tapi rata-rata termasuk saya mencakap ni, biasanya datang tu dah lokek-lokek dari 15 atau kena azan Jumaat. Tapi Nabi SAW memberikan satu pedoman dan mengatakan bahawa datang waktu yang pertama lebih pukul 8, pahalanya macam dia berkorban seekor unta. Unta ni, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Quran kata, kamu tak lihatkah bagaimana Allah mencipta unta? Seluruh unta itu semuanya manfaat bagi manusia. Maka unta ni tuan-tuan adalah merupakan haiwan yang harganya mahal. Tak dapat RM5, RM10,000, mau belasan ribu sampai puluhan ribu. Dan unta yang paling mahal, unta yang berwarna merah. Biasanya dalam musim korban ni kan, ada yang dah berhasrat nak mengkorban unta. Bahkan ada unta yang diimport daripada luar masuk ke Malaysia, dan ada yang suka berkorban tiada dengan unta. Namun unta yang mahal ni, sebab tu pernah dalam hadis Rasulullah mengatakan, jangan kamu tinggalkan sembahyang sunat witir, kerana orang yang mengerjakan witir tu, cuba muhasabah. Ni sebulan kita berada dalam madrasah tarbiyah ni, tiap-tiap malam kita mengerjakan witir. Masuk Syawal ni witir kerja kan tak? Muhasabah witir. Witir ni dia adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad yang dituntut kerjakan walaupun sudah keluar bulan Ramadan. Nabi menyatakan bahawa orang yang mengerjakan sembahyang sunat witir itu, dia punya pahalanya nilai macam seekor unta merah yang harganya mahal. Tetapi tuan-tuan, maknanya orang datang waktu yang pertama tu besar pahalanya, awal dah datang. Tapi unta yang begitu mahal, yang menjadi kesayangan orang Arab ni, ataupun orang-orang yang memilikinya, tetapi apabila berlakunya gempa, peristiwa permulaan kiamat, gegaran bumi, maka mereka yang menyayangi binatang kesayangan ni, lalu mereka akan melupakan, tak ada kisah lagi, kerana dahsyatnya gegaran hari kiamat. Jangankan yang memiliki unta, seorang suami yang memiliki isteri, dia lupa akan isterinya, tak ada kisah lagi dah. Isteri yang memiliki suami ketika gegaran kiamat itu, maka isteri dah tak kisahkan suami lagi. Ketika ayah dan ibu memiliki anak-anak, ketika gegaran yang dahsyat hari kiamat itu, mereka sudah tidak kisahkan anak-anak lagi. Betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu berlaku, pajaatan secara tiba-tiba menyebabkan manusia menjadi panik. Dia tak sama macam gegaran-gegaran yang boleh merobohkan bangunan berapa skala rektar tu. Orang masih lagi duk fikir, mana suami saya? Isteri bagi isteri. Mana isteri saya? Bagi suami. Mak ayah masih mengatakan, mana anak saya? Tetapi gegaran pada hari kiamat, unta yang begitu mahal sudah tidak dihiraukan. Keluarga yang bersama yang begitu disayangi sudah diketepikan, masing-masing nafsi-nafsi dengan diri sendiri. Yang kedua, yang mahal lembu. Ini mesin korban hampir. Mana ada yang buat harga bagi mereka?
Daging tahun ni pun tak dapat lagi 36, 40 kerajaan. Batang pinang, batang kelapa tak tahu berapa lagi. Batang pinang je dah macam tu punya mahal. Hari mantai, sebelum mantai itu saya pun dah tak dapat daging. Cari tak ada dah sibuk. Cari kat asahan pun habis, pasar habis tadi pun dah nak ambil mana yang penyembelih lembu. Dia kata dah tak berniaga dah Ustaz. Hari mantai ni kan sudah lewat. Betul lah hari Jumaat ni. Akhirnya lepas Jumaat saya cari daging di mana? Di Melaka. Jumpa masih lagi bergantungan. Masya Allah. Tapi tak dapat lagi harga 30-an. Semua kelihatan. Dan maknanya lembu ni harganya mahal. Lebih 4,000, 5,000 batang, 6,000, 7,000, 8,000. Maka dari sebab itu dinisbahkan orang datang waktu yang kedua hanya dikam pahala macam korbankan seekor lembu. Dan kemudian disusul sampailah kepada kambing, sampailah kepada ayam kibas, sampailah kepada ayam, burung dan sedikit telur. Dan rata-rata ramai di kalangan kita ni yang dapat pahala sebiji telur ayam. Bak dari ujung-ujung bau sampai. Maka orang yang datang dalam majlis ilmu ni, sebab tuan-tuan akan teruskan pengajian-pengajian ilmu, maka pastikan bahawa niat kita, tujuan kita itu lillahi ta'ala. Jadi yang pertama sekali lillahi ta'ala, kerana Allah, macam reda Allah. Dan yang kedua, apa tujuan kita belajar ilmu? Adalah untuk membebaskan diri kita daripada kejahilan. Kita jahil tuan-tuan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu itu kecuali terlalu sedikit sangat. Sedikitnya ilmu yang Allah beri itu kita boleh menguruskan kehidupan. Tapi dalam perkara-perkara agama ini kita kena duduk dengan tok guru, menghadap tok guru, belajar dengan guru, dan kita datang dalam pengajian-pengajian bersama dengan guru itu, dia ada barakah. Dan kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali menyebut dalam kitabnya Bidatul Hidayah, Syahrul Samad Falimbani menyebut dalam kitabnya Hidayatus Salikin, Atah lagi Sirrus Salikin, mengatakan bahawa orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu, dia punya kelebihan dia akan takut kepada Allah. Dia akan sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa, penghujung dia apa dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan diri daripada jahil. Sebab la yastawil, tidak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, tak sama. Jadi orang yang ada ilmu ni ditakuti oleh syaitan. Berbanding dengan orang ahli ibadah yang dia beribadah tapi dia tidak ada ilmu, syaitan dia tak takut. Dalam masjid kalau ada orang alim yang tidur, ditakuti oleh syaitan. Kenapa syaitan takut? Ketika dia menggoda orang yang jahil dengan sembahyangnya ratusan rakaat, ribuan rakaat. Ratusan rakaat yang dikerjakan itu dalam dia punya sifat mencuri dalam salat, tidak ada tumaknina. Tetapi ada orang alim yang duduk di dalam masjid atau dalam surau, maka syaitan dia tak berani masuk menggoda orang abid yang jahil. Kerana apa? Kerana dia bimbang ketika dia menggoda orang alim sedang dalam membetulkan kesalahan yang dilakukan dalam beribadah kepada Allah. Tengok sampai macam tu sekali. Maknanya kalau kita orang yang memang ada keilmuan, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya yakin tuan-tuan ni yang duduk dalam majlis saya ni ngajar tak lama, baru berapa tahun. Tuan-tuan duduk dalam pengajian dengan tok-tok guru, sebelum ni dah banyak, dah habis kitab-kitab dah. Bermakna tuan-tuan termasuk di kalangan orang yang alim, habis banyak kitab.
Habis satu kitab. Ada yang saya mengajar sini dalam kitab lah. Setelah kalau tok guru yang sebelum ni dah banyak kitab. Ada yang tok guru dah meninggal. Kadang kitab pun tak sempat khatam. Setelah ganti kitab yang lain, ganti guru yang lain. Dah tak belajar. Ada guru yang sampai meninggal. Lama mengajar, bermakna tuan-tuan dapat barakah guru, balik mutalaah, dan kemudian dia boleh memahami ilmu dan boleh beribadah dengan ilmu yang ada. Penting ilmu. Jadi kena belajar ilmu tauhid wajib, belajar ilmu syifa wajib, belajar ilmu tasawuf wajib. Itu ada tiga ni sangat penting kerana dia termasuk dalam ilmu yang fardu ain. Maka barang siapa yang tak lepas ilmu fardu ain ni, nanti dia akan jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quran mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Ayat ini sebenarnya dia boleh dikiaskan dengan banyak dalam kehidupan bagi orang yang dia berpaling daripada peringatan. Ada yang dikatakan siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kata Allah, maknanya tak nak patuh dengan Allah dan Rasul, tak nak salat, tak nak zakat, tak nak puasa, tak nak haji, makna berpaling. Dan ada ulama menyatakan bahawa ayat ini boleh dikatakan kepada orang yang berpaling daripada belajar. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada aku, berpaling daripada peringatan aku, mana Allah mengingatkan belajar tapi dia tak mau belajar. Ini kiasan dia. Wa man a'rada an dzikri, orang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah kata baginya kehidupan yang sempit. Mana kalau dia berpaling daripada peringatan Allah, dia suruh belajar, kamu belajar, sedangkan belajar itu wajib. Nabi kata faridah ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Dia tidak mau belajar, dia berpaling daripada peringatan, maka baginya kehidupan yang sempit. Lalu orang yang bila di hari kiamat nanti, Bapak, bila dia dalam keadaan yang Allah Ta'ala sempitkan kehidupannya, kemudian dikatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan buta. Besok di hari kiamat dia akan tanya Tuhan, Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, kan dulu saya di dunia saya boleh melihat. Kenapa Tuhan saya bangkit dari dalam kubur ni saya tak nampak? Tuhan kata kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kata Allah, aku dah peringatkan kepada kamu, baik belajar. Diturunkan Rasul bagi tahu, kamu tak jumpa Rasul sebagai waris para para ulama, sebagai waris, meninggalkan para ulama sebagai warisan. Para ulama ajar kamu tak mau duduk, para ulama mengajar kamu tak mau mengambil istifadah, maka pada hari ini kata Allah, kamu dibutakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, pada hari ini kamu dilupakan. Dia boleh kiaskan dengan peringatan-peringatan yang lain. Jadi penting, maknanya bebaskan diri daripada kejahilan. Dan bila kita tak faham, kita tanya, kita lebih baik. Dan kemudian kalau ada kitab, kita malam ini cuma tak pakai kitab, InsyaAllah akan datang nanti kita teruskan kitab kita. Jadi dengan bimbingan guru dan kitab yang ada itu, bila kita baca, kita mutola'ah semula, mula kaji, lepas itu kita akan dapat faham. Dan yang ketiganya, bila duduk dalam majlis ilmu ni, ulama berpesan
Pertama tadi niat yang betul, yang keduanya membebaskan kejahilan, yang ketiganya dah dapat tu sampaikan kepada orang lain. Nabi SAW kata, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita yakin memang ni daripada sumber yang betul. Sebab itu ada ulama menyarankan, kalau kita dapat sesuatu ilmu sekarang ni, WhatsApp, Instagram, Facebook, masuk macam-macam kan. Kita nak apa dalam alam yang terbuka ni? Nak apa semua dia Allah. Terpulang pada kita je. Nak yang baik pun dia keluar, nak yang tak baik pun dia keluar. Betul? Maknanya apa yang kita nak semua ada dalam internet. Ada dalam Facebook, ada dalam WhatsApp, hantar. Maka kalau kita dah yakin yang ini sebab tu kita ada sandaran ilmu, kita ada alat yang boleh kita jadikan dia sebagai pengukur. Oh ni boleh kita hantarkan, lalu kita pun dia akan sampai. Sekali hantar tu, kalau grup kita tu, satu grup tu ada 200 je, kalau ada 5 grup dah 1000 dia pergi. Maknanya yang kita sampaikan tu betul. Sebab tu para ulama berpesan, nak sampaikan sesuatu ayat itu, pastikan kita yakin itu memang bersumber yang betul. Kalau dia tak betul, kita taradud ni masih kita ragu. Arab kita taradud, maka kita tanya dulu kepada orang yang faham, boleh tak saya hantar ni? Nampak macam okey je ni kan, macam ada sebab je kan. Itu dia. Tapi jangan hantar dulu, kita tanya, boleh tak Ustaz ke atau orang yang faham? Dia kata okey, ni sumbernya okey, maka kita hantar. Maka Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka satu ayat yang kita sampaikan itu, kemudiannya Nabi pernah berkata, Nabi kata, semoga orang yang tidak hadir dalam pengajian itu, bila dia disampaikan oleh yang hadir itu, maka orang yang tidak hadir itu lebih memahami akan Islam itu. Jadi kalau pada malam ni kan, ada isteri yang tak ikut lah, balik nanti ceritakan dengan isteri kan. Ada anak yang tak ikut, mungkin dekat rumah ada anak sambil makan. Tadi Ustaz cerita dalam bab ilmu ni, niat, dia ikhlas, bebaskan kejahilan, dan kemudian sampaikan walaupun satu ayat, dan mengingatkan tentang Jumaat. Sampaikan itu. Orang yang tidak hadir tu bila dia dengar, Nabi kata itu doa Nabi. Tuan-tuan doa Nabi, bahawa orang yang tidak hadir itu bila disampaikan tu dia lebih memahami dan dia boleh sampaikan lagi kepada orang lain. Bila dia sampaikan kepada orang lain, dia dapat pahala dapat. Maka kita yang menjadi pelopor yang pemula menyampaikan ni, orang kedua sampaikan, orang kedua terima, kita dapat pahala. Orang kedua sampaikan pula kepada yang lain, kita dapat pahala dengan rantaian-rantaian yang diteruskan itu. Itu sebab Nabi SAW menyuruh kita, menganjurkan kita supaya kita ni dapat mempelopori perkara kebaikan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita buat ni sebenarnya itulah amal saleh. Itulah amal saleh. Dan amal saleh ni tuan-tuan, dia ada dia punya nilai dia nanti setelah kita mati. Kita akan berpindah, ya. Kita akan hijrah. Hijrah ke mana? Dulu kita daripada alam roh ke alam zurriyah. Daripada alam zurriyah ke alam kandungan dah. Kandungan ibu kita kan. Kemudiannya kita akan berpindah lagi ke alam dunia, dan sekarang kita berada dalam dunia. Kita akan pindah tak? Pindah ke mana? Ke satu alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Permulaan alam akhirat seorang itu bila mati. Tuan-tuan, di alam akhirat yang berlaku tu benda,
Tuan-tuan daripada Malaysia, tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tukar duit tak? Tukar. Boleh tak tuan-tuan ambil duit RM tu beli nasi Arab? Tak laku. Betul ya? Kecuali kalau dulu sama 100 biasa 100 riyal. Tak apalah, boleh haji tak apa haji dia kata. Tak payah tukar, sama nilai dia kata. Sekarang duit Arab lebih besar daripada duit kita. Kita kena tukar dia, baru kita boleh dapat nasi Arab. Mandi ke mandi? Buang lah. Kalau kat Hadramaut tu memang mahal. Kat dekat Malaysia ni ada kita Dima dia, ke Beruang sini ada, dekat sana pun ada. Saya selalu makan mana-mana tempat yang dekat Hadramaut. Tapi semalam saya makan dekat Hadramaut agak lain sikit. Dah tak sama macam yang dulu lah tu. Mahal lah, memang mahal. Tapi lain. Saya sampai tanya dengan Pak Arab tu. Kita nak shake dia tu. Dia tu sama macam dulu. Mix grill tu dia kata macam saya kata demak. Dulu anak makan tak macam ni. Okey. Di Malaysia kita dengan Malaysia. Di negara Arab kita kena nilai real. Tuan-tuan daripada Malaysia, tuan-tuan pergi ke Indonesia, tuan-tuan gunakan RM lagi tak? Tuan-tuan pergi kepada rupiah. Ketika itu tuan-tuan akan jadi jutawan, betul tak? Juta-juta kan? Tuan-tuan pergi ke negara Amerika, tuan-tuan kena nilai dengan dolar. Macam tu juga kita dalam dunia ni. Kita ada dua, dunia dengan akhirat. Nak balik ke alam akhirat, tuan-tuan nak buat dunia ke nak bawa nilai akhirat? Ini nak tanya. Kalau tuan-tuan dalam dunia ni sibuk dengan dunia tuan-tuan, sebab dekat dalam alam akhirat dia tak laku tuan-tuan pandai komputer macam mana pun. Bawa balik mati dia pergi bawa komputer tu ke pakaran komputer, Tuhan tak nak terima. Faham eh? Tuan-tuan ada perniagaan macam mana sekalipun, tuan-tuan balik ke alam akhirat, bawa kepandaian tuan-tuan dalam bidang perniagaan, Tuhan tak terima. Tak terima. Sebab dia bukan nilai yang sama macam dekat alam akhirat. Apa nilai yang Allah nak? Baca Quran kamu, itu ada nilai untuk akhirat. Duduk dalam majlis ilmu, ada nilai untuk akhirat. Ada pahala, bawa balik ke alam akhirat. Faham? Tuan-tuan datang berjamaah, ada nilai akhirat, bawa balik ke sana baru diterima. Tapi yang dunia yang tuan-tuan cari, pagi, tengah hari, petang, malam, yang ada langsung tak ingat akhirat tu, balik ke sana nanti diterima tak? Tak terima, Tuhan tak terima. Yang Tuhan nak nilai akhirat itu tadi. Jadi yang boleh bawa ke alam akhirat tu amal ibadah kita, amal saleh kita. Dan apabila kita jadi orang yang saleh, yang kita selalu minta kepada Allah, siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Kau tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada jawab dia tak? Ada. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang Engkau murkai. Ahli tafsir mengatakan siapakah mereka yang mendapat nikmat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu? Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa mereka? Dalam tu ada jawapan dalam surah An-Nisa. Apa jawapan dalam surah An-Nisa? Allah kata, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah. Siapa mereka yang Allah bagi nikmat itu? Mereka inilah para nabi dan rasul. Was-siddiqin, orang yang benar. Mereka yang benar apa? Benar perkataan dia, benar perbuatan dia, tingkah laku dia benar, niatnya benar. Wasyuhada, mereka yang mati syahid. Orang mati syahid itu kenapa dinamakan syahid? Disaksikan malaikat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia, dia memang dia mati itu dunia,
Yang dia nak tu, nak dia glamour. Maknanya kalau jadi seorang pejuang, dia ada nama. Dia tak ada nak fikir tentang akhirat. Maka matinya diuruskan macam biasa, dia tak dapat pahala apa. Ada yang mati syahid, dapat pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun jasadnya diuruskan macam biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Dikebumikan tu maknanya dihantar ke bumi lah. Sebab kita pun datang bertanam, dikebumikan balik, dihantar balik ke bumi. Mereka itu seperti orang yang mati kerana terbakar, orang yang mati lemas, seorang perempuan yang melahirkan anak terlepas dia meninggal, orang yang Allah beri dia sakit, tak kira sakit apa yang dalaman-dalaman itu masuk sakit perut dan sakit-sakit yang ada dalam dalaman ini yang buat dia bermati, maka dia dapat pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa lagi? Main mengecut mati. Dekat main mengecut, boom kan, macam bola kan, habis, hancur, mata-mata ada yang meninggal. Para ulama berbahas juga. Ada yang mati kemalangan. Tapi kemalangan macam mana? Kemalangan yang memang dia mengendalikan kenderaannya itu dengan begitu baik, berhikmah, tetapi dia mati juga kemalangan. Berbeza dengan mati merempit. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang merempit itu memang dia nak bunuh diri, kan? Dan ada yang dia merempit tu, dia tak sedar yang dia baring dekat atas dia punya motor dia tu kan. Oh, tengok memang dia dah terbaring kan. Yang kemudian yang saya lupa, dia bukan baring, dia terletak pula. Macam tu. Habis langgar. Maknanya memang dia mati. Itu bukan syahid. Itu bukan syahid akhirat, bukan. Pun akan ada nilai dia juga. Dan satu lagi ialah yang mati, nilai dia syahid dunia akhirat. Dia pergi berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melawan orang kafir, dan kemudian dia terbunuh di dalam ma'rakah tu, dalam medan pertempuran itu, dia mati di situ. Kalau sekiranya dia kena tikam, dia kena tembak, bobos, darah keluar, tapi dia tidak mati di tempat peperangan itu, tidak mati di tempat jihad itu, lalu dia bawa balik ke rumah, dan kemudiannya beberapa hari dia meninggal di rumah di atas katilnya, tidak dinamakan syahid dunia dan akhirat. Dia meninggal dekat tempat itu, tempat dia berjihad. Itu sebagian ulama kata macam itu. Ada yang mengatakan dia tetap juga dapat syahid dunia dan akhirat. Sebab dia kata betul. Maka orang yang macam ini, keistimewaan dia disaksikan malaikat dan tidak boleh dimandikan. Haram memandikan, haram membersihkan darahnya, dan dibalut dengan kain-kain yang ada pada tubuh badannya itu, dan tidak dikafankan sebagaimana mengkafankan jenazah biasa, dikebumikan dengan lumuran darahnya itu. Kerana darahnya itu dikatakan bahawa bila dia bangkit nanti daripada kubur, darahnya lebih harum daripada bau kasturi. Sama macam dalam bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan bahawa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun bercakap dengan kita baunya agak tak selesa. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa berdasarkan riwayat, dalam masa kita berpuasa, kita dilarang daripada menggosok gigi selepas gelincir matahari, sebab bau orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Mandi boleh tak? Ada sebagian yang mengatakan bahawa mandi dia kata menyebabkan kita jadi macam segar kan, lalu dihukumkan makruh. Ada kitab fiqh mengatakan bahawa tak apa, dia mandi, dia berendam, tak apa, tidak sampai kepada hukum makruh. Tapi yang mulut ni tadi, untuk mendapat dia punya haruman seperti bau kasturi itu, maka dia jangan dia gosok ataupun dihilangkan. Sama juga macam orang yang masuk syahid itu tadi, bahawa
dia punya darah hari itu bila dibangkitkan, maka dia punya harum dia lebih harum daripada bau kasturi. Dan orang yang terbunuh dalam medan ma'arakah perjuangan itu rupanya ada hadis yang menceritakan dia kalau boleh dia nak hidup balik, nak syahid lagi, nak hidup balik, dia nak syahid lagi. Kerana dalam hadis mengatakan tikaman senjata yang tajam itu yang kena pada tubuhnya itu dia rasakan sangat nikmat, bukan terasa sakit. Allah. Lepas tu orang yang pergi berperang tu kan, yang sedia untuk pergi berjuang tu, mereka ada yang dah mendapat gambaran tempat-tempat mereka yang begitu hebat. Lepas tu bila ataupun kena tusukkan tu, maka dia telah diberikan gambaran syurga oleh Allah Taala. Jangan kena mati syahid tuan. Kita yang buat baik ni, yang beramal dengan amal yang saleh kan, bersama dengan Nabi, orang siddiqin, para syuhada, wassalihin, bersama orang baik-baik ni. Siapa mereka yang baik-baik? Macam tuan-tuan dah semua. Semua yang hadir ni orang baik-baik ni, duduk dalam majlis ilmu ni orang baik-baik. Maka orang yang baik-baik ini, kalau dia nak meninggal tu, disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa Allah akan perlihatkan tempat dia dalam syurga tu. Allah, orang baik-baik. Baru ketika dia nak meninggal tu, berpeluh dahinya dan disenyum. Kenapa? Dia ditunjukkan tempat dia di dalam syurga Allah Taala. Malaikat dah tunjukkan. Tapi kenapa ada orang yang dia nak meninggal tu dalam keadaan begitu takut, berkerut? Kerana orang yang tak baik itu ditunjukkan tempat dia yang tidak baik selepas mati dia. Allah. Jadi bapa yang rahmati Allah Taala, masa terlalu cemburu kan. Kalau 8:35 InsyaAllah dia pernah bagi syarat sebelum tidak tu. Jadi sebab kesimpulan pertama, saya mengingatkan tentang betapa pentingnya majlis ilmu. Dan yang kedua, saya terangkan sedikit tadi bahawa majlis ilmu ni malaikat datang. Malaikat ni ditunggu nanti. Tuan-tuan balik ke mana? Tuan-tuan singgah di kedai kopi ke? Kalau singgah di kedai kopi nanti, kedai kopi tu nanti dia jadi ramai orang datang sebab barakah tempat tu, sebab tuan-tuan datang. Pak Imam singgah ni. Ustaz-ustaz pun tinggal, ada kata ustaz malah ni tinggal tel saya. Lama tak jumpa ni. Sebab tu kalau tuan-tuan balik ke rumah, barakah sebab balik ke rumah, malaikat akan sampai depan pintu rumah. Okey, bye-bye. Salam. Dan yang seterusnya, saya mengingatkan tentang amal yang saleh. Kita beramal dengan amal yang saleh itu, nilai akhirat yang dekat dalam dunia ini, itu yang laku nanti di alam akhirat Allah Taala. InsyaAllah tuan-tuan, maaf di atas segala kekurangan ni. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti pada pertemuan yang akan datang minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan saya sihat, doakan saya sihat insyaAllah. Aku lupa hadza. Setuan, kalau siapa-siapa tuan-tuan yang nak buat badal haji ni, boleh mendaftar dengan saya. Sekarang ni badal haji saya buat 3,000 tuan-tuan. 3,000 satu orang. Kalau ataupun orang yang dah sakit memang tak ada harapan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, boleh berhubung dengan saya insyaAllah. Masih ada pendaftaran ni, bulan Syawal lagi. Pada bulan depan dah masuk Zulkaidah. Takut tak ada orang yang nak buat. Jadi saya pun ada buat tabung. Mudah-mudahan ada lagi raya dalam InsyaAllah untuk saya dah sebelum Ramadan itu hari ada buat penyelenggaraan renovate madrasah. Sebab ni minggu depan pengajian akan bermula semula dekat madrasah tu. Apa-apa yang tentang ifah dan sedekah tu, itulah yang saya gunakan untuk mengemaskan madrasah yang sedia ada di As-Sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.